Okey, baik. So, tadi kita dah belajar berkaitan dengan unit of force. Unit of force adalah Newton. Okey, 1 kilogram bersama dengan 10 Newton. Okey, baik. Seterusnya, so yang ini adalah aplikasi bagi spring balance. So, nak measure untuk force, kita akan gunakan spring balance, di mana kita akan letakkan pemberat dekat bahagian bawah dia. So, baru kita akan dapat bacaan untuk force. Okey, cikgu nak test sikit. Form 1 dulu kamu dah belajar dah berkaitan dengan benda ni. Okey, sekarang ni cikgu tulis dulu kat sini 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. Sekarang ni ini 50 gram. Weight dia 50 gram. Okey. Berapakah nilai untuk Newton? Baik, sebelum cari 5 Newton. 5 Newton. Macam mana boleh dapat 5 Newton? Tukarkan dulu 50 gram ni kepada kilogram. 50 gram tukar kepada kilogram dapat berapa? 0.5 kilogram. 0.5 kilogram. Sekejap. 0.005. 0.00. Ya Allah, 0.05. Betul tak? Kilogram. Macam mana boleh dapat 0.05? 50 gram. Kejap, 50 gram. Nak tukarkan kepada kilogram, dia mesti bahagi dengan 1000. 1000. Nak tukar kepada kilogram. 50 gram. So, daripada decimal place ni, 1, 2, 3. Pindah ke sini. Dia akan jadi 0.05. Dia akan jadi macam ni 0.05 kilogram. Tukarkan kepada Newton. Dia akan jadi berapa? 0.5. 0.5. Ya, betul. Sebab 0.05 darab dengan 10 saja untuk dapatkan ni. So, nilai dia adalah 0.5 Newton. Faham ke tak? Hasman? Aziz, faham tak? Yang lain faham tak? Faham. Faham cikgu, faham. Faham So, tolong hati-hati kalau dia bagi dalam gram, tolong tukarkan dulu kepada kilogram. Barulah tukar kepada Newton. Sebab 1 kilogram bersama dengan 10 Newton. Bukannya 1 gram bukan 1 gram tapi 1 kilogram. So yang gram tersebut kena tukar kepada kilogram dahulu. Baik, seterusnya. Okey, untuk yang ini kita kirakan weight sebab weight adalah daya yang menolak ke bahagian bawah. Kalau yang ini kita kirakan untuk frictional force. Okey. Di mana bila kamu tarik saja spring balance ni spring balance ni bila kamu tarik saja, wooden block ni akan jadi apa bila kamu tarik spring balance ni? Respon? Tarik spring balance ni dengan tali-tali ni kamu tarik. Wooden block ni akan jadi apa? Bergerak. Dia akan bergerak ke kanan. Okey, itulah dia akan bergerak ke kanan. So bila wooden block ni bergerak, dia akan contact ataupun dia akan bergeser dengan permukaan bawah dia. Bawah ni permukaan apa ni? Respon? Ni kamu nampak apa ni? Meja. Ya, betul, meja. So wooden block tersebut dengan meja, bila wooden block bergerak saja dia akan bergeser. So dia akan ada satu force yang terlibat. Force apa? Respon? Frictional force. Ya, betul, frictional force. So daya geseran tersebut kita akan kira di mana dia akan berlawanan dengan force yang kamu tolak ke bahagian sini. Okey, dia akan berlawanan. Okey, baik, seterusnya. Action reaction pair. Okey. Why do you observe this object remain stationary? What are the force? Okey. So, kita masuk tentang action reaction pair di mana ada satu law yang Newton keluarkan. Okey, dengar sini baik. Form 4 nanti, tingkatan 4 nanti, kamu akan belajar tentang Newton's law. Newton's law dalam bahasa Melayu adalah hukum Newton. Okey, Newton's law dalam silibus kamu akan belajar ada 3. Newton first law, Newton second law, Newton third law. Okey, ada 3 law untuk Newton's law. Tapi satu Newton's law dibawa pergi ke menengah rendah. So sekarang ni kamu belajar iaitu Newton's
third law. Ni. Newton third law. Cikgu beritahu Newton ada berapa law yang kamu akan belajar? Untuk 3. sains, okey, dia ada 3 Dia tak boleh masuk Sudah emit tadi. Okey, baik. So Newton tadi cikgu cakap ada 3. Okey, 1, 2, 3. Okey. Ada 3 Newton's law yang kamu akan belajar. Okey. Dan Newton first law dan second law ni kamu akan belajar form 4 nanti. Form 4. Okey, Newton third law ni saja yang kamu belajar sekarang ini, iaitu Newton's third law. Okay, dia menyatakan apa? State that Newton's third law state that for every action force there is a reaction force that same magnitude but in the opposite direction. Okey. Cikgu dah terangkan pada kamu tadi. Ada yang waiting lagi ya. Okey. Okey, baik. Cikgu dah terang pada kamu tadi magnitude dan juga direction. Magnitude tu adalah apa? Direction tu adalah apa? Tolong respon. Nilai dan arah. Nilai. Okey. Dan Nilai. Magnitude adalah nilai. Apa dia? Magnitude adalah nilai dan juga direction adalah arah. Nilai, arah. Okey. Okey. So Newton's third law menyatakan apa? Setiap action force, setiap satu daya gerakan, action tu gerakan action bergerak. Action dalam movie kan, action bergerak. Action force dalam satu daya gerakan tersebut, dia mesti akan ada reaction force. Maksudnya daya tindak balas. Dia mesti ada daya tindak balas. Dalam setiap pergerakan force, dia mesti akan ada daya tindak balas di mana setiap daya tersebut dia mestilah nilai dia adalah sama, same magnitude, tapi direction dia berbeza. Okey, direction dia berbeza. Tak apa-apa, kamu tak faham lagi, kita bagi contoh. Apakah yang dimaksudkan dengan Newton's third law ni? Dia adalah direction yang berbeza tetapi nilai yang sama. Direction berbeza, nilai sama. Tolong ingat. Situasi yang pertama. Yang ini. Buku dah letakkan di atas meja. Cikgu bagi tahu tadi berapa force yang terlibat? Tolong respon. 2. 2. Apa dia? Okey. Normal force dengan weight. Nilai dengan normal. Okey, normal force R dalam dia punya simbol dia adalah R, normal reaction. Ini kamu ni normal force lah. Okey. Normal force ke atas, weight ke bawah. So ada 2 force yang terlibat. Okey. So ini adalah berkaitan dengan Newton's third law. Okey. Di mana Newton's third law menyatakan setiap action force tu maksudnya pergerakan untuk force. Patutnya buku ni dia bergerak ke mana? Patutnya. Buku ni bergerak ke mana patutnya? Bawah. Bawah. Ada graviti. Patutnya buku tu dia akan sentiasa nak merujuk ke bawah. Akan sentiasa merujuk ke bawah. So sepatutnya untuk action force dia patutnya bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Tapi dia mesti akan ada reaction force. Okey, reaction force ni maksudnya force dia patut bergerak ke bawah, patutnya bergerak ke weight, tapi dia ada reaction force. Reaction force kalau dalam situasi ni yang mana? Normal force. Okey, normal force itu adalah reaction Normal force. Okey, action force adalah weight, normal force adalah reaction force. Okey? So kedua-duanya same magnitude. Sebab itulah cikgu cakap tadi, kalau weight dia 10 Newton, berapakah normal force dia kalau letak atas meja je ni, buku tak atas meja?
10 Newton juga. 10 Ya, Newton. 10 Newton. 10 Newton. So same magnitude, nilai yang sama, atas 10, bawah pun 10. Tapi opposite direction. Direction untuk weight ke mana? Ke bawah. 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 Normal force dia punya Atas. direction dia Ke atas. Okey. Okey. So kamu dah tahu Newton's third law menyatakan bahawa reaction force, dia ada reaction dia ada action force, dia ada reaction force dan juga nilai dia kedua-dua dia sama tapi direction dia berbeza. Itulah Newton's third law. Ingat baik-baik, Newton's third law tu adalah apa? Ingat situasi buku letak atas meja. Okey, letak buku atas meja. So ingat balik. Okey, berapa force yang terlibat? Weight dan juga normal force yang terlibat. Berapa nilai antara kedua-duanya? Sama nilai kedua-duanya. Cumanya direction keduanya berbeza. Itulah Newton's third law. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey tak? Boleh Okey, baik. Seterusnya, apa lagi situasi yang melibatkan Newton's third law? An object float on the water. Okey, kalau kamu tengok kat sini, ni tadi cikgu tak terangkan lagi tentang buoyant force dan juga weight. Okey. Daya apungan akan sentiasa direction dia ke mana? Daya apungan? Ke atas. Atas. Ke atas. Daya apungan Ke atas. direction dia ke Atas. atas. Okey, kalau dalam fizik dia punya simbol dia adalah FB. B ni stand for buoyant, F ni stand for force. Buoyant force. Okey, B So buoyant force ke atas. Daya ke bawah adalah daya apa? Tadi kita belajar? Weight. 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 Setiap benda dia Weight. akan ada berat. So dia akan sentiasa menuju ke bawah. Okey. Sebabkan apa dia naik ke atas? Sebab dia ada buoyant force. Sebab apa kamu letakkan dia ke dalam air? So dalam air ni dia ada daya apungan yang membantu dia untuk kamu terapung. Okey. Disebabkan itulah diri kita ni sebenarnya kita ni sepatutnya tak boleh lemas sepatutnya. Sebab dalam body kita ni ada liquid. So supposedly masuk dalam air kita akan terapung sebenarnya. Tetapi disebabkan oleh apa kita ni tenggelam juga, disebabkan oleh kita tak tahu teknik yang sebenar untuk terapung sebenarnya. Supposedly kalau kamu pergi belajar untuk berenang, kamu tenangkan diri kamu saja, kamu telentangkan diri kamu saja, sebenarnya kamu dah boleh timbul pun sebenarnya. Tapi disebabkan oleh kamu dah menggelabah sana sini, disebabkan itu kamu akan tenggelam. Okay, supposedly kamu bila masuk dalam air dia akan dibantu oleh daya apungan sebenarnya untuk membantu kamu terapung. Okay, so berbalik kepada situasi yang kedua ini, buoyant force dan juga weight. Kalau benda yang terapung dekat bahagian sini, bermaksud buoyant force dengan weight ni nilai dia adalah sama. Sama. Bagus. Kalau ini 10 Newton, di sini berapa Newton? 10. 10 juga. 10 Newton juga. Tapi direction untuk buoyant force dengan weight, direction dia sama ke berbeza? Berbeza. Direction dia berbeza. So itu berkaitan dengan law yang keberapa untuk Newton? No. Law. Ketiga. Newton's third law. Okay. Okay. Baik. Good. Baik. Faham lah. Bagus. Seterusnya kita pergi kepada situasi yang ini. Okay. Third situation. Okay. Situasi dia adalah kita pakai spring kat tengah-tengah ni. Okay. Two trolley in contact with each other and launched with a spring mechanism will move at the same distance but in the opposite direction. Okay, kita letakkan spring, lepas tu kita kompreskan spring tersebut. Okay, kita kompreskan spring tersebut. Ada dua trolley yang kita attachkan dengan spring tersebut. Kita kompres, lepas tu kita lepaskan trolley tu, kita tolak ke spring tu kita letak ke tengah. Trolley tu kita tolak antara satu sama lain supaya dia dekat. Lepas tu kita lepaskan troli tersebut. Apa jadi kepada troli? Bergerak. Satu bergerak ke kanan, satu lagi bergerak ke Kiri. kiri. Macam dalam gambar ni. Satu bergerak kanan, satu bergerak kiri. Sebab apa dia boleh bergerak ke kanan ke kiri? Dia mesti akan ada daya. Daya tu datang daripada mana? Spring. 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 Spring tadi ada daya apa? Elastik. Daya elastik. Okey, dia ada daya elastik. Okey. So dia ada reaction force, dia ada action force yang menolak di antara satu sama lain.
Bila kita lepaskan sahaja spring tersebut, dia nak kembali kepada bentuk yang asal, sebab itu dia stretchkan balik. Tadi mula-mula string tersebut dia compress, dia kita mampatkan dia. Lepas kita lepaskan troli tersebut, spring tersebut dia akan stretch balik, dia akan mengembang balik, kembali kepada bentuk yang asal balik. So tertolaklah kedua-dua troli tersebut. Bila tertolak sahaja troli tersebut, cikgu nak tanya, kalau di sini 50 Newton, berapakah force dekat bahagian sini? 50 Newton. 50 Newton. Ya, 50 Newton. So tahulah kamu bahawa law tadi menyatakan nilai dia, magnitude dia adalah sama, tapi apa yang berbeza dekat sini? Direction. Direction dia satu ke kiri, satu ke kanan. So ini berkaitan dengan law yang ke berapa? 3. Third law. Yang Tiga. 3. Okay, baik. Terus. Faham susah, senang. Okay. Name the force acting on each of the following situation. Bungee jumper jumping. Kalau yang ini berkaitan dengan force apa? Hello? Kalau yang ini berkaitan dengan force apa? Daya tolak. Sekejap. Force yang kamu dah belajar tadi, jenis force. Okey, ni berkaitan dengan force apa? Tadi kamu belajar tentang buoyant force, kamu belajar tentang Weight. Okey, ni berkaitan dengan apa? Weight. Weight. Okey, weight pun boleh. Okey. Selain daripada weight, Electric force. Gravitational. force. Okey, good. Gravitational. Selain daripada gravitational force? Electric force. Okey, elastic force. Sebab bungee jump bila Yes. kamu lompat saja, okey, kamu lompat, weight dia ada kaitan dengan weight, sebab weight ke bawah, gravitational force juga ke bawah. Okey, ada dua. Bila kamu tali tu dah tegang, badan kamu akan pergi mana? Ke atas balik. Ke atas balik. Ke atas balik. So Balik, dia ada ke elastic atas. kat situ. So ada kaitan dengan elastic force. Okey, baik. Good. Seterusnya, budak ni naik bisikal ni. Berkaitan dengan force apa? Frictional force. Frictional force. Di mana bila dia kayuh, geseran di antara apa dan juga apa? Respon? Dan dengan tayar basikal tu. Tayar bisikal Tayar basikal dengan tanah. Ya, tayar basikal dengan tanah. Ya, betul. Tayar basikal dengan tanah, so frictional force. Good. Seterusnya, hot air balloon ni. Berkaitan dengan force apa? Nak tahu sikit. Buoyant force. Oh ya, bagus. Buoyant force. Even kat sini dia tidak ada air, tapi buoyant force dia ada kena-mengena dengan udara juga. Maksudnya molekul udara tersebut dia ada liquid. So itu pun ada kena-mengena dengan buoyant force, daya apungan. Di mana bila hot air balloon ni naik ke atas, sekejap. Buoyant force cikgu labelkan dia sebagai FB, buoyant force. Okay, weight cikgu labelkan sebagai W. Okay, kalau dia naik ke atas, sekejap. Salah susun. Okay, bila dia naik ke atas, buoyant force dengan weight, siapa yang lebih antara satu sama lain? Tolong respon. Kalau hot air balloon naik ke atas. Buoyant. Buoyant force lagi lebih Buoyant force. daripada Buoyant weight. force lebih lagi daripada weight. Kalau hot air balloon ni nak mendarat ke turun ke bawah, siapa yang lebih? Weight. weight lagi lebih Weight daripada lebih. buoyant force. Okey, weight lebih daripada buoyant force. Kalau sekejap ni cikgu padam. Kalau hot air balloon tu dia tak bergerak pun, dia tak naik atas, dia tak turun bawah, dia stay saja, stay kat situ, stay je. So, apa kaitan antara weight dengan buoyant force ni? Kamu boleh kaitkan apa? Normal force. Tiba. Normal force? Tak, buoyant force dengan weight ni akan jadi apa kalau dia stay saja? Sama. Nilai dia Sama. adalah sama. Ya, betul. Okey. Tu dia punya perbandingan dia. Okey, bagus. Faham tak tu? Okey, ni 3.5 kan. Sekejap sikit lagi. Nak tengok. Okey, effect of force Okey, boleh kita teruskan lagi? Ke dah tak larat? Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Sedihnya dengar boleh cikgu. Okey,
sikit je lagi kita sentuh tentang effect of force ni sikit. Tentang yang ini saja. Yang sekejap, kita tengok sampai mana kita dah berhenti Okey, cikgu sentuh sampai buoyant force je lah. Sampai buoyant force kat sini Okey, kat atas ni Okey, effect of force. Okey. Force cannot be seen but its effect can be felt. Daya itu kita tak boleh lihat, kita hanya boleh kira dan kita boleh rasa daya tersebut. Contohnya kalau kamu lempang muka kamu sendiri lempang muka kamu sendiri. Kamu nampak tak force tu? Respon? Tak Cikgu. nampak. Tak nampak. nampak. Tapi kamu boleh Rasa. rasa. Lempang muka sakit tak? Sakit tak muka? Sakit. Sakit kan. Lempang sikit sakit lah. Lempang kuat sakit lah. So kamu boleh rasa. So force can change the shape, size and motion. So daya ni sebenarnya boleh tukar, boleh merubah sesuatu bentuk, size sesuatu benda ataupun pergerakan sesuatu benda. Okey. So contohnya bola ni permulaan dia tak bergerak pun. Bila kamu jentik saja bola tersebut, dia bergerak. So dia change apa? Dia berubah apa? Kalau untuk situasi atas ni. Situasi yang ini tu. Gerakan. Pergerakan. Gerakan motion. Maksudnya permulaan dia tak bergerak. Kamu usik dia bergerak. Okey? So pergerakan. Dia boleh menggerakkan satu benda. Force boleh menggerakkan satu benda. Okey. Contoh yang lain adalah tendang bola lah. Okey. Baik, seterusnya. Benda yang bergerak kita boleh stopkan dia. Okey, contohnya kalau macam tenis ball ni, okey. Bila dia dah bergerak, kamu halang dia daripada bergerak. So force boleh menghalang sesuatu pergerakan. Okey. Sama juga macam bola sepak ini. Di mana keeper dia halang bola daripada masuk ke dalam gawang gol. Okey, dia tahan. Okay. So force dapat menghalang pergerakan. Force boleh mulakan pergerakan, force boleh menghalang pergerakan. Okay. Baik, seterusnya. Force changing the speed of the object. Okay. Benda bola tenis ni dia dah bergerak dengan sesuatu hal laju, dia dah bergerak. Kamu tambahkan lagi hal laju dia. Okay, speed dia. Kamu tambahkan lagi speed dia. So force boleh menambahkan speed. Okey. Kalau bola tu pelan ni kamu tendang kuat-kuat. Okey. So dia akan menyebabkan bola tersebut lebih pecut, lebih laju. Okey. So dia akan menyebabkan dia berubah hal laju ataupun berubah speed. Okey. Seterusnya, force ni juga dapat merubahkan direction, pergerakan, arah pergerakan. Okey. Mula-mula arah pergerakan tenis ball ini ke kanan. Tapi bila kamu pesongkan tangan kamu macam ni, bola tersebut pergi ke mana? Respon? Pesongkan, dia akan pergi ke pergi ke kanan, straight pergi ke kanan. Lepas tu kalau pesongkan, bola ni pergi ke mana? Kiri. Bawah. Bawah. Kiri ke bawah. Okey, bola ni pergi ke bawah, mula pergi ke kanan, tapi bila kamu pesongkan tangan kamu, dia pergi ke bawah. Okey, bola ni pergi ke bahagian atas. Patutnya bola ni naik ke atas. Sampai kepada kaki ke atas dan juga ke kanan ke atas ni, ke kanan. Tapi disebabkan oleh player ni dia tendang bola ni, dia bukan pergi ke kanan, tapi bola ni pergi ke kiri. Okey. So force boleh merubah direction, arah sesuatu pergerakan objek tersebut. Dia boleh merubah arah. Okey, seterusnya change the shape. Kalau bola tenis ni, kalau kamu bola tenis tak ada dah boleh remuk kan. Contohnya bola pingpong lah contohnya. Bola pingpong kalau kamu tekan bola pingpong tersebut, so bila kamu lepaskan, dia tengok bola pingpong tersebut dia dah berubah shape dia. Okey. So force boleh ubahkan shape sesuatu objek tersebut. Okey, bila kamu kompreskan bola sepak pun sama juga. Dia berubah shape. Okey, baik. Seterusnya last buoyant force untuk hari ni last. Buoyant force, kamu tahu tadi cikgu dah terangkan pada kamu tadi. Itik ni, mainan itik ni senang je kalau kita letakkan dalam air, dia terapung. So kalau terapung, buoyant force
dan juga weight dia akan jadi macam mana? Kalau dia terapung? Sama. Sama. Ya, nilai dia adalah sama. Maksudnya weight dia 10 Newton, buoyant force dia juga adalah 10 Newton. Okey. Kalau batu kamu masukkan ke dalam air, batu tersebut dia tenggelam. Bermaksud di antara weight dan juga buoyant force, mana yang lebih tinggi kalau dia tenggelam? Weight force lagi. Weight Lagi tinggi daripada buoyant force. Ya, betul. Bagus. So itu je lah. Okay, susah. Okay. Apa yang cikgu dah terangkan pada kamu tadi, itu adalah benda yang kalau contohnya kamu masukkan kelapa contohnya, kamu masukkan kelapa apa dia ni, buah kelapa tu dia dah masuk ke dalam, lepas tu dia bergerak naik ke atas. Okey, bila dia bergerak naik ke atas bermaksud buoyant force dan juga weight. Macam mana? Kalau Sama. bukan, Buoyant force kalau lagi kalau dia tinggi. terapung dia sama. Tapi kalau Buoyant buah force lagi kelapa, tinggi. buah kelapa tu masuk dalam air, dia naik ke atas. Dia naik ke atas tersebut bermaksud bahawa buoyant force Lagi tinggi. Lagi tinggi. Lagi tinggi. daripada weight. Tapi kalau buah kelapa tu dah sampai dekat atas dan dia terapung saja ke atas ni, macam ni, dia terapung saja, dia tak naik atas, dia tak turun bawah. So yang mana satu antara ketiga ni? Atas, tengah-tengah, bawah. Macam tu? Sama. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah. Betul. Ya, betul. Terus. Okay? So faham lah. Okay, susah. Okay, so buoyant force, dalam silibus kamu dia disentuh sikit Okay, bila buoyant force, cara nak kira untuk buoyant force adalah actual weight tolak dengan apparent weight. Aku terangkan ni, nanti kamu, okay. Kita buat eksperimen ni, okay, tak apalah. Untuk berkaitan dengan formula buoyant force ni, kita akan sambung untuk kelas yang seterusnya nanti. Okay, boleh? So setakat apa yang kita dah belajar untuk hari ni, faham ataupun tidak? Yang ini nanti kita sambung nanti Kita sambung nanti Okay. Setakat yang kita belajar hari ni, faham tak? Okay tak? Faham. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Ada soalan tak? Senyap ni nak cepat habis tu. Tak ada Tak ada soalan Okay je? Tak ada. Ada go, okey. Okay, tak apa. Okay, so untuk kelas hari ni itu sahaja. Cikgu minta kerjasama kamu lepas habis kelas ni tolong terus siapkan latihan handout yang telah diberikan tu sebelum kamu cuti tu, kamu dah dapat handout tu, tolong siapkan berkaitan dengan apa yang kita dah belajar ni. Yang tajuk asid dan alkali tu dah siap belum? Kita buat langsung? Dah. Dah siap. Ya, kita dah siap. Okey, waktu yang terluang ni tolong siapkan. Next class nanti kita sambung lagi berkaitan dengan force and motion. Lepas habis tu nanti kita akan bincang untuk latihan asid dan alkali dan juga force and motion. Okey, latihan-latihan tu tolong siapkan. Okey. Baik. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kalau ada siapa-siapa yang segan nak tanya kat sini boleh PM Cikgu direct dalam WhatsApp. Okey, itu saja. Nanti kita jumpa lagi kelas seterusnya nanti. Okey? Terima kasih, Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Okey. Assalamualaikum, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Aku. Okay.